Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Ogos 2022 kita hanya ada 2 batch sahaja dan ujung tahun dah ni. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, Program Lemak Tulin. jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go. Come on yo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada korang yang masih belum subscribe channel YouTube Rais Hamid, bolehlah tekan butang subscribe itu sekarang. InsyaAllah dalam channel YouTube ni kita sajikan bermacam-macam benda. Bukan sahaja mengenai ketenteraan, macam-macam lagi. Asalkan korang request, kena dengan aku boleh buat video tu untuk korang. Dan insyaAllah semoga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa tekan butang subscribe itu sekarang. Yenadai. Baru-baru ni aku ada terbaca satu post dekat Facebook Malaysia kini. Satu artikel yang dikeluarkan oleh kartunis yang bernama Zuna. Aku rasa mungkin korang kenal siapa itu Zuna. Dia merupakan seorang kartunis yang banyak buat kartun yang bertemakan macam politik lah. Ada banyak sindir, ahli-ahli politik apa semualah. Yang mana kalau politik ni aku tak gemar lah. Beliau ada bagi ulasan berkenaan dengan satu filem Tamil, filem international yang bertajuk Kadaram Kondan. இது என் கேஸ் நீங்க விளையாடுனது என் கிட்ட இல்ல Yaman kita. Aku tak tahu nak sebut dia macam mana. Kadaram Kondan lah kalau dalam bahasa Malaysia dia. Katanya filem ini adalah berkenaan polis Malaysia yang diharamkan. Kalau aku boleh baca sikit petikan artikel ni, dia cakap sepanjang jalan ceritanya ia turut menggambarkan rasuah dan persaingan sesama kumpulan dalam pasukan polis Malaysia. Filem ini adalah terbitan 2018 tapi diharamkan penayangan dia dekat Malaysia sampai ke hari ini oleh Lembaga Penafisan Filem. Kalau nak tahu, filem ni adalah filem India, bukan filem Malaysia, yang diarahkan oleh pelakon India yang hebat iaitu Kamal Hassan. Dan teraju utama dia, kalau nak kata hero, tak adalah hero, tapi lebih kurang macam hero lah. Tapi dia jahat, dia hero, dia macam anti-hero lah. Dilakonkan oleh pelakon India yang hebat, yang otai. Aku rasa peminat filem Tamil pun kenal, iaitu Vikram. Kalau aku boleh cerita sikit dia punya plot lah secara ringkas lah. Cerita dia mungkin agak berat sikit juga. Cerita ni keseluruhannya diceritakan berlaku dekat Malaysia, yang mana adalah seorang doktor pelatih yang bernama Vasu ni. Dia dengan wife dia datang ke Malaysia daripada India lah untuk bekerja dekat salah satu hospital, lebih kurang macam praktikal kot, doktor praktikal kot. So dekat dia punya hospital ni ada seorang penjenayah yang sedang dirawat, dan masa penjenayah tu tengah terbaring dekat hospital tu, ada pihak yang cuba bunuh penjenayah ni tapi diselamatkan oleh Dr. Vasu ni lah. Jadi disebabkan tindakan doktor itu, kemudian bini dia diculik pula. Dalam masa yang sama juga, yang penjenayah ni yang bernama KK ni, yang si Vikram ni lah yang berlaku jadi penjenayah ni, beliau juga dikehendaki oleh polis kerana telah membunuh seorang tycoon. Jadi dekat situ terjadinya sedikit konflik di antara dua
tim polis PDRM yang diarahkan untuk menyiasat, untuk memburu si KK ni. So cerita ni dia ceritakanlah dua kumpulan polis ni, dia ada good cop, bad cop macam tu lah. Nak dijadikan cerita lebih kurang si Vasu ni jadi mangsa keadaan. Dan dipendekkan cerita, pada akhirnya si Vasu ni dapat selamatkan wife dia, yang sebenarnya si penjenayah tadi tu memainkan peranan besar untuk menyelamatkan bini dia tu dan juga mengkantoikan pasukan geng polis yang katanya ada rasuah lah, berkomplot dengan tycoon dan sebagainya. Jadi daripada si Zuna ni, dia cakap Kadaram Kondan tidak dibenarkan ditayang atas alasan ia menggambarkan imej buruk polis. Aku dah tengok tau cerita ni. Dekat mana kau nak tengok cerita ni? Dekat YouTube lah orang upload. Jadi berdasarkan aku tengok daripada A sampai Z cerita ni, apa yang aku boleh bagi ulasan terhadap ulasan si Zuna ni berkenaan dengan filem dan kenapa ia diharamkan, sebenarnya adalah sedikit kurang tepat dan sedikit pelik juga bagi aku. Sebab apa? Sebenarnya filem ini tidak mendapat kelulusan sepenuhnya oleh FINAS, bukan LPF. Yang aku pelik, macam mana filem ini dahlah tak dapat kelulusan FINAS tapi mendapat kerjasama daripada pihak polis diraja Malaysia. Ya, sebab diorang boleh syuting dekat balai, syuting dekat lokap. Ada ke lokap? Syuting dengan pakai logo polis, pakai uniform polis. Ada juga terdapat beberapa anggota polis yang sebenar turut berlakon dalam cerita ni. Pada aku juga sebenarnya cerita ni taklah seperti yang digambarkan oleh si Zuna ni. Seolah-olah cerita ni, cerita sudut gelap, sisi gelap yang sebenarnya dalam keseluruhan agensi PDRM, Polis Diraja Malaysia ni memang polis ni buruk saja. Tak ada pun. Yes, cerita ni memang ada cerita beberapa anggota dan pegawai polis yang macam jahat lah, macam bad cop lah. Tapi kalau korang tengok cerita ni, memang nampak sama sekali bahawa segelintir anggota polis yang macam tu tidak menggambarkan keseluruhan komuniti polis diraja Malaysia. Sebab pada aku, dekat mana-mana pun, dalam polis ke, dalam askar ke, dekat office ke, apa yang digambarkan ini adalah normal. Semua tempat pun akan ada toksik-toksik, akan ada segelintir ahli-ahli dia ataupun anggota dia yang memang perangai teruk, memang ada yang suka makan rasuah lah, benda lah. That is normal, yang totally tidak menggambarkan keseluruhan agensi tersebut. Jadi tak adalah kata filem ni menggambarkan imej buruk pasukan polis diraja Malaysia, tak ada pun. Dia cerita sesetengah individu sahaja. Dan bila aku tengok pun cerita ni, tak adalah aku macam, polis jahat rupanya PDRM ni. Tak ada pun. Aku tak rasa macam tu pun. Aku rasa macam, dalam polis ni pun ada macam toksik-toksik, macam ada virus lah, ada kuman lah dalam PDRM, which is tak bagus lah, dan orang ni perlu dibuang. Macam tu lah. Pada aku juga, keseluruhan filem ini, jalan cerita, action, sinematografi dan sebagainya memang best. Kalau nak kata lagu, normal, cerita Tamil confirm ada lagu, tapi aku rasa ada 2 lagu je kot. Dan daripada mula sampailah habis, memang kau akan rasa tension, rasa intense, dan lalas sekali rasa tersentuh sikit lah masa part dia dah selamatkan wife dia tu kan. Kebetulan wife dia pula mengandung anak first. Memang aku terasa lah sebagai seorang bapa. Tapi mungkin jugalah katanya diharamkan tayangan dia pasal mungkin ada menggambarkan imej buruk polis. Bukan itu cerita dia. Mungkin diharamkan sebab takut orang Malaysia ni bila dia tengok, dia akan spin ikut kepala otak dia sendiri, dia akan judge, dia akan pukul rata bila nampak segelintir polis yang teruk macam dalam filem ni. Dia ni polis ni macam ni semua ni. Itu yang mungkin dikuatiri lah. Kalau ditayangkan dekat orang-orang macam aku, mungkin aku boleh fikir logik, boleh fikir matang sikit, sebab aku pun pernah berkhidmat dalam pelbagai tempat swasta, askar pun pernah. Jadi aku tahulah dalam semua tempat kerja dekat Malaysia ni, office mana pun, jabatan mana pun, agensi mana pun, confirm akan ada 1, 2, 3 orang yang setan dekat dalam tu. Tapi kita takut jugalah disebabkan filem ini orang akan memberi gambaran yang buruk terhadap keseluruhan pasukan polis. Macam si Zuna ni lah. Cerita tu tak adalah cerita yang satu polis ni teruk, satu PDRM teruk, tapi dia nampak polis ni teruk, which is not good lah. Jadi mungkin salah satu sebab dia juga diharamkan sebab takut memberi impact kepada penonton dekat Malaysia. Jadi kalau korang nak tengok cerita ni, korang bolehlah pergi cari je dekat YouTube, type je nama filem dia Kadaram Kondan. Memang best. Aku boleh bagi 4 star daripada 5
bintang. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen. Dan sekiranya review aku ni bagus, korang boleh share supaya ramai yang tahu cerita sebenar lah. Tak adalah korang percaya dengan satu sumber ni je, sebab aku pun dah tengok cerita tu. Okey, dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, sekiranya ada isu-isu yang berbangkit, yang korang keliru, korang boleh request untuk aku buat ulasan, dan insya-Allah aku buat ulasan yang mana aku ada ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman lah. Yang mana aku tak tahu, aku tak nak buat ulasan. Aku bukannya pala tahu pun. Okey, semoga kita diberikan taufik dan hidayah, improve diri kita, amal makruf, nahi mungkar, kita sama-sama membanteras kemungkaran dan kita ajak kepada kebaikan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.